iaitu hadis daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang keempat yang menceritakan tentang penciptaan manusia, semana yang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita dah lama berhenti, maka ada baiknya kalau saya ulang balik hadis ini. Moga-moga mendapat ataupun ada faedah, insya-Allah. Al-Hadithur Rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu ilayhi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi al-kitab faya'malu bi'amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh dua imam terbesar yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masing-masing telah menukilkan ataupun telah membukukan dalam kitab sahih masing-masing, iaitu Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Diriwayatkan bahawa Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata bahawa telah menceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia yang benar lagi dibenarkan. Ini maksudnya Rasulullah adalah yang benar dan dia dibenarkan dalam setiap tindak tanduknya, perkataannya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Sesungguhnya salah seorang kamu itu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai air mani. Kemudian jadi segumpal darah seperti yang demikian itu 40 hari. Kemudian jadi seketul daging seperti yang demikian itu juga, iaitu 40 hari. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat, lalu ditiupkan roh padanya dan diperintahkannya menulis 4 kalimat ataupun 4 ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu rezekinya dan umurnya dan amalnya dan celakanya atau bahagianya. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli syurga, sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara syurga melainkan sehasta. Kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan dengan amal ahli neraka, maka masuklah ia ke dalamnya. Dan sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli neraka, sehingga antaranya dan antara neraka melainkan sehasta. Kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan pula dengan amal ahli syurga, maka masuklah ia ke dalamnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Perkara asal kejadian manusia dan kesudahan amalnya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bahawa kejadian manusia itu ada beberapa
tahap atau beberapa peringkat. Yang pertama, sebagai air mani selama 40 hari. Sebulan lebih. Sebulan 10 hari, maka benih yang tuan-tuan tiupkan ataupun tuan-tuan masukkan ke dalam rahim perempuan itu selama 40 hari adalah berupa air mani. Kemudian dari air mani ia menjadi segumpal darah. Setelah bercampur dengan telur perempuan, maka air mani itu bersama dengan telur itu pun telah bersatu dan ia kemudian bergumpal menjadi segumpal darah selama 40 hari. Kemudian menjadi seketul daging juga 40 hari. Dan selepas itu, selepas 4 kali 3 berapa? 120 berapa bulan? 4 bulan. Setelah 4 bulan, maka malaikat diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada janin itu, kepada janin yang berada di dalam perut isteri-isteri kita. Maka dituliskanlah 4 ketentuan, iaitu rezekinya, umurnya, amalnya, dan sama ada ia seorang yang celaka ataupun bahagia. Maka hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah tahu apakah nasib kita sebenarnya. Sama ada kita akan mati dalam keadaan taat ataupun sebaliknya. Maksudnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan kerana pengetahuan ataupun ilmu Allah Subhanahu wa taala telah meliputi segalanya. Allah tahu bila seorang yang bernama sekian-sekian ni keluar dilahirkan oleh ibunya, dididik oleh ibu dan bapanya, diberikan pelajaran kalau diberikan pelajaran dan sebagainya, maka akhir kematiannya itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dia akan mati dalam keadaan beriman ataupun sebaliknya. Itulah tafsiran ataupun itulah apa yang telah dibahaskan oleh para ulama. Bukan maksudnya setiap daripada kita ini Allah dah tetapkan, maksudnya si A masuk syurga, si B masuk neraka. Tetapi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala itu atas keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah pasti di manakah pengakhiran kita. Itu maksudnya. Kerana kalau kita kata Allah dah tetapkan Basri masuk syurga, kan? Maka Basri tak payah buat apa-apa, kan? Relax aja, kan? Lahir-lahir daripada keluarga yang senang ke, bahagia ke contohnya, kan? Maka manusia tak perlu buat apa-apa. Ataupun kalau si B tu ditetapkan awal-awal lagi bahawa dia akan masuk neraka, maka apa sahaja yang dilakukan oleh si B ni maka menjadi sia-sia kerana Allah dah tetapkan. Tetapi sebenarnya apa yang dimaksudkan di sini ialah oleh kerana ilmu Allah, keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, terperincinya ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dah tahu bahawa si A akan masuk syurga atau si B akan masuk neraka. Lalu di manakah manusia? Manusia boleh berusaha, hendaklah berusaha supaya memastikan bahawa segala apa yang dilakukannya itu akan menyebabkan ia digolongkan di dalam orang-orang yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu, tuan-tuan pun tak tahu macam manakah pengakhiran kita. Apa yang kita boleh lakukan ialah kita berusaha berdoa, berusaha beramal dengan amal ahli syurga. Kerana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana seseorang yang sepanjang hidupnya melakukan amal ahli syurga, sehingga kan seolah-olah digambarkan oleh Nabi bahawa antara dia dan neraka itu hanya tinggal sehasta sahaja. Nak masuk dah. Tetapi atas ilmu Allah, Allah tahu bahawa dia pada akhir hidupnya akan melakukan kemungkaran, maksiat dan sebagainya. Maka akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sebaliknya. Seseorang itu yang sepanjang hidupnya melakukan dosa,
melakukan kemungkaran pada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan ilmu Allah, maka diketahui dia akan melakukan amal ahli syurga di akhir hayatnya. Maka dengan asbab itu Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Di situlah rahsia ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai manusia, apa yang kita boleh buat adalah kita cuba dan sentiasa berusaha supaya amal yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang membolehkan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'adahu minal jannah." Faqalu ya Rasulullah, afala nattakil ala kitabina wa nada'ul amal? Qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Amma man kana min ahli as-sa'adah fayasiru li'amali ahli as-sa'adah. Wa amma man kana min ahli asy-syaqawah fayasiru li'amali ahli asy-syaqawah. Thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tidak ada daripada kamu melainkan telah ditulis tempat duduknya, sama ada dari neraka dan tempat duduknya daripada syurga. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, kalau begitu maka apakah kami berserah sahaja kepada tulisan kami dan kami tinggalkan amal? Kerana kita dah ditetapkan sama ada ke syurga ataupun ke neraka, maka sahabat bertanya, adakah kita nak berserah sahaja? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beramallah kamu. Apa yang kita kena buat? Kita kena beramal, berusaha. Maka semuanya akan dipermudahkan kepada apa yang telah dijadikan baginya. Adapun orang yang dari golongan bahagia, maka ia akan beramal dengan amal golongan bahagia. Dan orang yang dari golongan celaka, maka ia akan beramal dengan golongan celaka. Dalam hadis lain diterangkan bahawa orang yang bahagia akan dipermudahkan untuk amal orang yang bahagia, sedang orang yang celaka akan dipermudahkan untuk amal orang celaka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, maka adapun orang yang memberi dan berbakti dan mengakui dengan kebaikan, maka kami akan permudahkan dia ke jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa terkaya dan mendustakan dengan kebaikan, maka kami akan permudahkan ia ke jalan yang payah. Jelaslah daripada keterangan ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memperkatakan perkara amal serta menitik beratkan hubungannya dengan seseorang. Kerana amal yang mendorongkan jalan kemudahan dan kerananya pula akan terbuka arah tujuan, padanya terdapat sebab-sebab yang menimbulkan kebahagiaan dan kecelakaan. Jadi hadis itu menerangkan bahawa kalau seseorang itu telah dituliskan atau ilmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahawa dia akan termasuk daripada golongan yang bahagia, maka akan dipermudahkan ia untuk beramal dengan perkara-perkara ataupun dengan amalan-amalan yang boleh melayakkan dia masuk ke dalam syurga. Dan begitu juga kalau memang dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala diketahui bahawa dia akan menjadi ahli neraka, maka akan dipermudahkanlah juga oleh Allah Subhanahu wa taala ia melakukan amal-amal ahli neraka. Itu adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang boleh kita buat adalah i'malu, kata Rasulullah. Beramallah, berusahalah.
Kerana manusia tidak akan dapat tahu nasibnya pada hari esok. Saya ke, tuan ke, siapa-siapa ke, tidak akan tahu nasib kita pada hari esok. Bahkan kita pun tak tahu nasib kita selepas isyak. Ataupun nak masuk isyak ni, kita pun tak tahu nasib kita. Sempat hidup ke, ataupun tengah dengar kuliah tu meninggal ke, kan? Kena stroke ke, kita semua tak tahu. Apa yang kita boleh hanya berusaha, kan? Nak mengelakkan daripada sakit, kena jaga kesihatan, kan? Dah tahu kencing manis tu, kurang-kuranglah makan benda-benda manis, kan? Tapi teh tarik balun juga, kan? Nescafe tarik balun juga. Baru cakap dah tadi dekat sekolah, Nescafe tarik 2 cawan, kan? Dah tahu kencing manis tu. Tak apa, buat ubat. Hari ni buat ubat, besok buat ubat, lusa buat ubat. Mana nak turun kencing manis, kan? Itulah. Jadi kita, apa yang kita boleh buat, kita kena berusaha. Berbetulan dengan perkara yang kita hasratkan. Kalau kita hasratkan kebahagiaan kemudian, maka pekerjaan, amalan kita, ibadah kita kena bersamaan ataupun berbetulan dengan apa yang kita hasratkan. Kalau kita menghasratkan untuk kita, orang kata apa, masuk ke dalam ataupun tergolong dalam kalangan orang-orang yang mendapat kemurkaan Allah, maka amallah kita apa yang kita kehendaki. Semuanya terpulang kepada hasrat masing-masing. Nabi kata, malu, buatlah pekerjaan kamu, buatlah ibadah kamu sesuai apa yang telah ataupun yang hendak kita capai. Itu hadis yang keempat. Dan kita sebenarnya dah habis hadis yang keempat hari itu. Dan sepatutnya hari malam ni kita masuk hadis yang kelima. Cubanya kita ulang balik untuk refresh setakat mana kita berhenti dalam kitab ini. Hadis yang kelima daripada Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis yang kelima ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Cumanya Dr. ataupun Imam Nawawi mengatakan ada sedikit perbezaan di dalam matan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi maksudnya sama. Hadis ini daripada Ummul Mukminin, iaitu Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada anak Sayyidina Abu Bakar. Dia telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan agama kami suatu pekerjaan yang tiada daripadanya, yakni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah tertolak. Saya ulang sekali lagi. Barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan agama kami suatu pekerjaan yang tiada daripadanya, yakni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah tertolak. Dan dalam riwayat Muslim pula, barang siapa mengerjakan suatu pekerjaan yang tiada di atasnya urusan kami, maka ia tertolak. Ini hadis yang menceritakan tentang bid'ah. Bid'ah, suatu yang diadakan yang tidak ada di dalam ataupun semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarahannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Aisyah, isteri Rasulullah. Dan menurut riwayat yang termasyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwininya dalam usianya 6 tahun di Mekah, iaitu 3 tahun sebelum hijrah, dan bercampur dengannya pada bulan Syawal
sekembali dari perang Badar pada tahun kedua Hijrah. Iaitu ketika Aisyah berusia 9 tahun. Tuan-tuan jangan terkejut kerana budaya masyarakat Arab pada masa itu memang mengahwinkan anak dalam usia yang muda. Dan 9 tahun sudah sudah dianggap sebagai dewasa bagi seorang anak perempuan. Tak macam kita. Anak kita 9 tahun dia masih pakai pampers ke? Tak ada lah kan. Tapi masih tidak orang kata apa? Tidak cukup memayis. Darjah 3. Kalau sekarang darjah 3 tengok kartun aja lah kan. Tengok kartun, main tab. Macam anak saya yang kecil tu lah. Suruh baca buku nangis kan. Baca buku 5 minit kata dah sejam. Tu budak sekarang lah 9 tahun. Dulu tidak. Dulu 9 tahun dah dewasa. Dah boleh buat kerja rumah dan sebagainya. Kerana mungkin keadaan hidup pada masa itu. Jadi jangan menjadi suatu yang bukan suatu yang menghairankan. Ketika Rasulullah SAW wafat, Aisyah berusia 18 tahun dan hidup selama 40 tahun selepas itu. Lama Aisyah hidup selepas kewafatan Rasulullah SAW. Ahli hadis meriwayatkan hadis daripadanya sebanyak 2,210 hadis. 2,210, 2210 ya, 2210. 174 daripadanya dipersetujui oleh Imam Bukhari dan Muslim. 64 daripadanya diriwayatkan oleh Bukhari sahaja. Manakala 68 lagi daripadanya diriwayatkan oleh Muslim sahaja. Jadi banyak hadis daripada Sayyidina Aisyah ini yang dikumpulkan ataupun yang dimasukkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai hadis yang sahih. Bukan nak kata adakah Aisyah ni ada kecenderungan untuk menipu kan, sampaikan cuma banyak itu je kan. Tapi maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim membuat penilaian sesuatu hadis itu berdasarkan kepada sanad dan rawi. Suatu hadis itu dianggap sebagai sahih. Kalau tuan-tuan ingat lagi ilmu mustalahul hadis yang kita baca ketika kita mula-mula membicarakan kitab ini, maka sesuatu hadis itu dihukumkan sebagai sahih, hasan dan sebagainya melalui beberapa kaedah. Antaranya yang paling utama adalah berdasarkan kepada sanad dan rawi. Apa dia sanad? Sanad adalah jalan di mana hadis itu sampai kepada pengumpul hadis, iaitu Imam Bukhari ataupun Imam Muslim ataupun Imam Tirmizi dan sebagainya. Jalan itu daripada Rasulullah kepada sahabat, daripada sahabat kepada tabi'in, daripada tabi'in kepada tabi'in, daripada tabi'in kepada Imam Bukhari atau Muslim ataupun perawi hadis. Jadi kalau sanad itu bersambung-sambung, maka hadis itu besar kemungkinan boleh dianggap sebagai hadis yang sahih. Itu maksudnya. Dan yang kedua, rawi, orang yang meriwayatkan hadis berkenaan daripada Nabi itu. Katakan sahabat, insya-Allah sahabat tak ada masalah. Tapi tabi'in mungkin ada masalah. Ataupun sejarah membuktikan, catatan membuktikan bahawa tabi'in itu sebenarnya tidak pernah pun berjumpa dengan sahabat, tapi namanya masuk dalam sanad, maka itu pun boleh menyebabkan satu hadis itu jatuh daripada sahih kepada dhaif. Daripada sahih kepada dhaif. Kerana kajian yang dilakukan oleh pengumpul hadis itu sampai ke tahap adakah mereka benar-benar bertemu. Ambil hadis daripada seorang tabi'in, daripada seorang sahabat, ataupun tabi'in kepada tabi'in, betul-betul ke tidak bertemu? Bertemu ataupun tidak sebenarnya sampai ke tahap itu. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim oleh kerana
oleh kerana para ulama pada masa itu menganggap bahawa usaha yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Muslim ni sangat hebat, sangat teliti. Maka mereka telah menganggap hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai hadis-hadis yang tinggi tarafnya. Yang orang kata tinggi tahap kesahihannya. Itu apa yang dianggap oleh imam ataupun ulama-ulama hadis pada masa itu, bahkan pada masa-masa yang terkemudian. Jadi kita sebagai orang awam kita terima ajalah. Sebab Imam Bukhari dan Imam Muslim ni adalah tabi'in, hampir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak meragui tu, kat mana kita kan? Nabi dah wafat berapa ribu tahun dah? Lebih 1400 tahun kan. Kalau betul lah kan, kita daripada kalangan tabi' ataupun daripada susu galuh tu dah jadi tabi' dah berapa puluh lapis kali dah kan. Sedangkan Imam Bukhari dan Muslim itu adalah tabi'in. Maka mereka lebih mengenali para sahabat ataupun tabi'in, dan mereka hidup di suasana yang mana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih diperkatakan, masih disebarkan dan sebagainya. Baik. Nilai hadis ini. Hadis menjadi salah satu dasar daripada amal dalam agama Islam. Hadis adalah menjadi dasar ataupun menjadi asas kepada pembentukan hukum-hukum ataupun dasar dalam menentukan ibadah di dalam agama. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ataupun memfirmankan apa yang didatangkan daripada Rasul, maka hendaklah kita ambil. Wa ma atakumur rasulu fa khudhuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa sahaja yang didatangkan ataupun yang disampaikan oleh Rasul, maka hendaklah kamu ambil. Ambil dari segi mana? Amalkan. Ambil dari segi mana? Terima dia sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebagai dasar daripada agama Islam yang disampaikan ataupun yang dikehendaki oleh para Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan oleh Rasul-Rasul dan sebagainya. Wa manahakum anhu fantahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilarang, maka hendaklah kamu jauhi. Maka hendaklah kamu tolak. Maka ulama menyatakan bahawa hadis adalah salah satu sumber dasar daripada amal dalam agama Islam. Kerana ia memang bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu dasar yang menentukan amal pada zahirnya. Sebagaimana hadis yang pertama dahulu, innamal a'malu binniyat, menjadi dasar yang menentukan amal pada batinnya. Maksudnya untuk menentukan suatu amal daripada segi zahir dan batin, maka semuanya bersumberkan, salah satunya ialah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam mengajarkan kita solat pun Nabi kata, sallu kama raaitumuni usolli, kata Nabi. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu melihat aku solat. Tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan kena yakin bahawa cara kita solat ni ialah macam mana Nabi solat dahulu. Jangan ragu-ragu pula. Betul ke Nabi angkat takbir paras dada ni? Betul ke Nabi baca Fatihah macam ini? Azannya dan sebagainya. Jangan ragu-ragu pula. InsyaAllah kita tak ragu-ragu lah kan, sebab kita kenal ustaz-ustaz kita. Kecuali kalau belajar daripada YouTube sahaja ke, tak boleh juga. Itu tak jatuh silsilahnya. Belajar dari YouTube tak boleh. Belajar dari Google, belajar dari buku sahaja,
maka dia tidak mencapai taraf sanadnya ilmu itu. Ni tak nak azan ke? Kau nak suruh saya azan, saya boleh juga. Lama dah saya tak azan. Tapi nanti kau jadi imam lah. Okay, kita azan dulu, nanti kita sambung sikit lagi sebelum kita akhir apa tu kita punya kelas, insya-Allah.
Baik tuan-tuan, insya-Allah kita sambung sedikit. Kita habiskan perenggan insya-Allah. Baik. Dalam perenggan yang tadi, Dr. Mustafa Abdul Rahman menyatakan bahawa hadis adalah ataupun menjadi salah satu dasar dari amal dalam agama Islam. Dasar hukum Islam tu ada 4 yang dipersetujui oleh ulama. Mana yang kita semua maklumlah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Maka hadis jatuh sebagai sumber atau kepada dasar dalam amal yang kedua selepas Al-Quran. Iaitu dasar ini antaranya berperanan untuk menentukan amal pada zahir. Al-Quran, hadis, ijma', kemudian aqwalus sahabah, qiyas, itu semua tu berperanan untuk menentukan sama ada sesuatu pekerjaan yang kita lakukan itu boleh dianggap sebagai amal ataupun ibadah pada zahir. Puasanya kita baik, solatnya kita baik, apa semua, sedekahnya kita baik, maka dari segi zahir itu, jual belinya dan sebagainya, dari segi zahirnya itu, peranan dasar ini, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas ini adalah untuk menentukan sama ada pada zahirnya amal itu sah ataupun sebaliknya, diterima ataupun sebaliknya. Nikah tu rukunnya ada berapa? Kata nak nikah lagi, Adi Abang Adi kata nak nikah lagi. Kata je lah kan. Contoh. Jual beli. Kan rukunnya ada berapa? Itu semua hadis, Al-Quran, ijma', qiyas, dasar-dasar agama ni menentukan sama ada amal itu sah ataupun tidak. Perkara itu boleh diterima ataupun sebaliknya. Dan hadis innamal a'malu binniyat pula menjadi dasar dalam menentukan sama ada amal itu pada batinnya itu diterima ataupun sebaliknya. Ia juga menentukan sama ada amal itu betul-betul jadi ataupun tidak. Daripada segi batinnya, niatnya. Kita niat nak solat ke, kita niat nak exercise. Kan? Puasa, tak makan, tak minum. Kita niat nak puasa ke, kita niat nak diet. Dari segi zahir, tak makan, tak minum, cukup syarat dah tu untuk jadi puasa kan. Tapi niat seseorang pula menentukan betul ke dia puasa dapat pahala ataupun dapat menunaikan kewajipan ataupun sebaliknya. Ini nak Ramadan ni kan? Nak Ramadan 2 bulan lebih lagi kan? Hari ni berapa Jamadil Akhir? 23. Hari ni 23, dah masuk 24 Jamadil Akhir. Ada lebih kurang 2 bulan 4 hari ataupun 5 hari. Kan? Jadi puasa dengan diet sama. Tapi niat pula menentukan sama ada ibadat yang kita lakukan itu betul-betul puasa ataupun hanya diet sahaja. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahawa tiap-tiap amal yang dilaksanakan bukan kerana Allah tidaklah berpahala. Dan juga kita maklum sebelum ni bahawa apa sahaja pekerjaan yang kita lakukan, kalau tidak kerana Allah, maka dia jadi adat, bukan jadi ibadat. Mana-mana pekerjaan yang kita lakukan tidak kerana Allah,
maka dia hanya jadi adat. Makan adat, minum adat, duduk kat surau pun adat. Dan yang itikaf belum. Ini niat yang membezakan antara duduk kita ni adalah duduk ibadat ataupun duduk atas kapet yang lembut ni. Dapat selesa ajalah. Kan? Jadi hadis itu semua diceritakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasar-dasar agama yang dipersetujui ada 4. Yang tidak disepakati itu ada lagi 5, kan. Jadi semuanya mempunyai ataupun berperanan untuk menentukan dasar. Untuk menentukan sama ada pekerjaan kita itu boleh ataupun dianggap sebagai ibadat ataupun sebaliknya. Dan hadis ini menyatakan bahawa ataupun menerangkan kepada kita bahawa seandainya apa-apa sahaja pekerjaan ibadat yang dilakukan, yang kita lakukan, yang tidak ada asasnya, yang bukan bersumber daripada Nabi, tidak bersumber kepada Al-Quran, tidak bersumber kepada ijma' ataupun qiyas, maka ia adalah tertolak, raddun. Maksudnya tidak dapat pahala. Ataupun kalau tak dapat pahala pun maksudnya tidak dianggap sebagai ibadah atau tidak diterima di sisi syarak. Begitu pula tiap-tiap amal yang dilakukan tidak menurut sebagaimana perintahnya dan perintah Rasulnya tidaklah diterima. Solat kita lah paling mudah. Kan? Kalau bukan bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak diterima, tidak sahlah solat kita. Sebab tu saya katakan tadi, kita kena yakin kan, kita solat ni adalah betul sebagaimana Nabi mengajarkan pada sahabat bersolat. Kerana itu pun menjadi antara penyebab ataupun membezakan antara solat ataupun hanya tonggang-tonggik sahaja. Kena yakin tu. Bukan hanya terima ikut-ikut sahaja. Tak boleh. Kena yakin. Malahan ditolak sama sekali. Dah tak dapat pahala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi nilaian hukum yang dikehendaki dalam hadis yang berkenaan. Jadi maksudnya dalam Islam semuanya kena ada sumber, iaitu daripada hadis ataupun Al-Quran. Tidak boleh mengada-adakan ibadat yang baharu yang tidak ada asalnya, yang tidak ada asasnya. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada sesi berikutnya. Perkara dalam membahaskan perkara mengada-adakan dalam agama. InsyaAllah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, saudara silap daripada kelemahan saya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini memberikan faedah dalam usul kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.